Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu lebih daripada 1000 orang, 1550 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak tanya kepada semua yang sedang menonton kita sekarang ni dan juga yang akan menonton kita nanti, adakah kita rasa risau berat badan semakin naik dan badan jadi semakin gemuk pada hari raya haji nanti? Yalah, pertama, hari raya haji dia pun hari raya kan, mestilah makan banyak sikit. Nombor dua, kita pula duduk dekat rumah, mungkin kita akan beli makanan-makanan dekat luar, kita akan beli kuih raya, bukannya untuk kita jamu orang makan, tapi kita yang makan sendiri. So, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Sushira, apa khabar? Hai yang baru join Facebook Live kita, terima kasih sebabkan share Facebook Live ni. Saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Macam ni So, saya nak share ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan kalau katakan kita nak kawal berat badan kita dan nak jadikan diri kita lebih senang turunkan berat badan tanpa produk. So, sekiranya berminat atau boleh tak komen berminat, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, cara nombor satu yang saya nak sarankan kepada semua adalah yang pertama-tama sekali, Waalaikumsalam kami, right, Waalaikumsalam Puan Aminah. Yang nombor paling utama sekali benda kita kena buat adalah kita breakfast. Kalau boleh kita cuba breakfast makanan yang macam berfiber tinggi. Contohnya macam roti wholemeal, oats, apa lagi? Kalau katakan ada superfood, ambil superfood tu, ambil dalam dua botol, 2 sudu besar je tu. Sebab dia boleh kawal selera makan kita. Bila kita rasa nak makan je, bila kita macam tengok je makanan, kita tak terasa pun nak makan. Itu antara kelebihan lah bila kita ambil makanan-makanan yang berfiber tinggi tu. So itu yang pertama yang kita boleh buat. Nombor dua yang kita boleh buat adalah kita makan je makanan-makanan. Contohnya kita makan makanan yang berprotein tinggi. Rendang makan, ayam masak rendang makan. Biasanya makanan Melayu ni dia ada makanan rendang, makanan apa ni, macam ayam masak merah kot. Saya pun tak tahu makanan apa lagi yang akan dihidangkan nanti. Tapi insyaAllah hari saya baru lepas beli 3 ekor ayam, sehari saya nak pergi beli 2 kilo daging. Tapi untuk daging, pastikan daging itu adalah daging daripada batang pinang ataupun daging yang tak ada lemak. Waalaikumsalam Puan Samfriawati, apa khabar? Siapa sini faham? Kenapa saya suka sarankan untuk kita ambil daging batang pinang? Sebab daging batang pinang ni kandungan lemak dia kurang berbanding dengan daging biasa. Sebab daging biasa ni dia ada bahagian-bahagian tertentu. Batang pinang ni kalau katakan dalam istilah apa tu, ayam, maksudnya bahagian chicken breast lah, bahagian dada. Waalaikumsalam Puan Normala, apa khabar? So, kita ambil bahagian batang pinang. Bahagian tu dia punya kandungan protein dia lagi tinggi berbanding dengan bahagian yang lain. Dan juga kandungan lemak dia rendah. Memang terbaik especially untuk mereka yang nak turunkan berat badan dan nak berdiet. Dan bila kita makan makanan macam daging masak rendang, ayam masak merah ataupun segala makanan-makanan yang berprotein tinggi, saya ulang, yang berprotein tinggi, insyaAllah kita akan senang nak nampak kesan penurunan berat badan tu. Nak tahu tak kenapa saya suggest untuk ambil makanan-makanan macam tu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Terima kasih Puan Sushira yang tag siapa ni? Eva Rizan. Sebab yang pertama, makanan yang berprotein tinggi ni dia mengandungi thermogenic effect. Okay, thermogenic effect ni adalah satu keadaan yang mana bila kita makan, makanan yang kita makan tu akan membakar tenaga dalam badan kita dulu. Contoh, bila kita makan protein, bila kita makan chicken breast ke, kita makan contohlah, tak salah chicken breast tu masak apa, ayam masak merah ke, apa ke, tak kisah. Macam daging masak rendang biasanya lah kan, daging masak rendang hitam ke, rendang tok ke, tak kisah. Puan Samsuriawati, saya rindulah nak makan rendang tok. Mana nak dapat kat Kajang ni Kena pergi tapah dekat RNR tu baru saya dapat. Kan? So Puan Kak Mi pun nak tahu. So kita makan yang makanan berprotein tinggi tu, sebahagian daripada kalori daripada makanan berprotein tinggi tu akan digunakan untuk mencernakan kita punya makanan. So bermaksud apa yang kita makan tu dari sudut kalori tu dah kurang sikit, kurang berbanding sepatutnya.
Tetapi kita tak boleh ambil protein terlalu banyak sangat. Kalau ambil protein yang terlalu banyak sangat, nanti kan dia akan membuatkan buah pinggang kita ada masalah. Jadi macam mana nak tahu banyak mana kena ambil dan kurang mana yang kena ambil? Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Kebanyakan daripada kita dengar okey, kena kurangkan makan tu, kena kurangkan makan ni, kena lebihkan makan tu, kena lebihkan makan ni. Persoalan dia nak lebih banyak mana, nak kurangkan banyak mana. Waalaikumsalam Puan Cik Na. Good morning Puan Angle. So bila kita faham dia punya julat yang rendah, yang kurang banyak mana, yang banyak tu banyak mana, okey, InsyaAllah kita akan senang faham cara kurus. Kita akan nampak kesan seawal 3 ke 5 hari. So that's why kepada sesiapa yang berminat nak tahu cara macam mana kita boleh bantu you all untuk turunkan berat badan tanpa produk, boleh klik dekat pin komen tu dan cuba dapatkan meal plan daripada kami. Kita akan bagi portion. Portion itulah yang sangat gila penting untuk mereka yang nak turunkan berat badan. So itu adalah yang kedua, protein. Lebihkan protein yang tinggi, sebab bila kita ambil protein yang tinggi tu, insyaAllah kita akan rasa macam senang sikit nak nampak dia punya penurunan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen nampak? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan please tolong share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Puan Fazilah Ila. Alright, itu adalah yang kedua. Siapa sini dah ready untuk mengetahui yang ketiga? Boleh tak komen dah ready nak tahu yang ketiga? Terima kasih yang share Facebook Live ni. Hai, apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Alright, so yang seterusnya, yang ketiga, cara yang kita boleh buat juga adalah cuba kita kurangkan pengambilan minuman-minuman yang manis. Try elakkan langsung. Tak payah ambil minuman manis langsung pada hari tu. Sebab pada raya haji ni, saya tak yakin kita akan dapat keluar ke mana-mana. Sebab pertama, kes tinggi. Masih tinggi berbelas ribu. Dan separuh daripadanya daripada Selangor ni. Dan saya rasa saya tahu kenapa Selangor ni paling ramai sekali orang. Sebab antara salah satu sebabnya, sebab kerajaan Selangor dia bagi peluang untuk buat swab test secara percuma. Dan saya lah antara orang yang pergi swab test secara percuma tu. Dan bila orang pergi swab test, pastinya ada yang gagal. Dan lagi ramai orang pergi, peratusan yang gagal tu kekal sama. So lagi ramai orang pergi, lagi ramailah orang kantoi tak lepas. So dapatlah result yang negatif, yang positif. Lalu dia berjangkit-jangkit ke orang lain. Macam tu lah. So gedik-gedik tak reti nak duduk rumah. Salah satu sebabnya juga. So that's why sebenarnya Selangor ni tinggi. Saya tak pasti negeri lain ada tak macam Selangor ni juga. Ada tak negeri lain yang buat swab test percuma macam Selangor? Ada tak? Puan Aminah duduk mana? Duduk Johor Saya lupa. Puan Samsudawati duduk kat Perak. Saya tahu Puan Angle dekat Miri, Puan Sushira dekat Ampang. Cik Na dekat mana Kat Perak juga. Kan? So, ada tak negeri-negeri lain selain daripada Selangor buat swab test percuma macam Kajang ni? Ada. Kedah. Puan Aminah ada. Tapi saya rasa mungkin tak ramai lah kot orang pergi kat Kedah ni kan. Saya rasa lah. Dekat Kajang beratur. Beratur tu satu. Berkumpul beramai-ramai. Sedih. Memang itulah akan jadi puncanya juga. Hashtag sedih. So nak buat macam mana? So hadap je lah. So saya tak rasa dekat Selangor ni masih boleh dibenarkan untuk rentas daerah. Even nak pergi melawat rumah orang untuk pergi beraya pun payah saya rasa. Syukur Miri semakin turun, alhamdulillah. So terkawal keadaan di Sarawak dan Sabah hopefully. Ke Perak tak ada. Selangor ada. So bila Selangor ada, sebab itulah orang ramai yang kantoi. Dan bila kantoi tu, dia punya numbers of people yang got infected pun lagi tinggi lah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. So yang ketiga, cara yang ketiga macam mana kita boleh kurangkan adalah dengan cara tak payah minum air manis. Sebab kita tak pergi melawat rumah orang dan orang pun tak datang melawat rumah kita. Kalau orang datang rumah kita, kita serve air kosong, mestilah orang cakap, oh kamu bawang, kau ni bagi aku air kosong aja. Baik aku bawa botol air daripada rumah. So tak ada orang datang, so tak perlu nak serve air manis. So bila tak ada siapa nak serve air manis, kita pun tak minum air manis. Jadi kalau kata kita buat air manis juga sebenarnya bukan untuk tetamu, tapi untuk diri kita sendiri. Setuju tak apa saya cakap? So that's why air manis tu akan menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Cuba try elakkan daripada minum air manis pada waktu musim beraya haji ni. Sebab air manis tu akan menyebabkan kita craving nak makan lagi. Walaupun dah ambil superfood,
walaupun dah ambil makanan yang berprotein tinggi. So itu adalah yang ketiga. Boleh faham tak? Yang keempat yang tu pun sama juga. Saya faham ramai orang yang nak dapatkan perasaan ataupun rasa macam beraya, so belilah kuih raya. Dan bila kita beli kuih raya, biasanya bila tak ada siapa datang, kita yang makan. Saya alhamdulillah dah 2 minggu ikut meal plan coach, tak minum lagi air manis tu, alhamdulillah. Kadang-kadang bila dah lama sangat tak minum air manis, dia akan rasa kelat, tekak, especially bila kita minum air manis. Bila tak minum air manis, okey. Bila minum air manis, rasa macam nak gitulah mulut-mulut dia kan. Macam dah pelik sangat rupa dia. Itu yang apa saya rasa kalau katakan saya minum air manis yang bergula lah. So, itu adalah satu benda yang kita kena biasakan diri. Which is great. Sebenarnya, dia akan membantu kita banyak aspek dari sudut macam nak turunkan berat badan. Okay. Yang keempat tadi, kuih raya. Nak beli kuih raya untuk dapatkan feeling hari raya tu, silakan. Tapi cuba, kalau katakan kita boleh kawal tak makan kuih raya tu, tak apa. Especially kalau kuih raya tu yang bertepung. Biasanya bertepung lah kan. Yang ada gula tu of course juga. Benda tu, gabungan antara tepung dengan gula tu akan menyebabkan kita punya progress nak kurus ni lambat. Dan bila lambat tu kita akan bengang. Salahkan hari raya. Padahal bukan salah hari raya, salah diri sendiri sebabkan tak reti nak pilih makan yang macam mana. Boleh faham tak so far? Itu adalah 4 benda yang saya dah share setakat ni. Dan saya nak share yang kelima. Boleh tak komen dah ready nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Siapa nak tanya, saya tanya, siapa kat sini yang pernah follow meal plan? Boleh tak komen pernah follow meal plan? Macam Puan Sushira, dia follow meal plan. So hilang rasa macam nak minum air manis. So kadang-kadang orang tak dapat nak elakkan daripada minum air manis. So itulah yang menyebabkan kenapa ramai orang bila follow meal plan dia nampak kesan dengan baik. So macam mana nak dapatkan meal plan? Boleh klik dekat pin komen. InsyaAllah kita akan bagi meal plan mengikut kepada makanan kegemaran kita, supaya pada hari raya nanti kita bolehlah lagi makan kuah kacang, sate, ketupat apa semua tu nanti saya akan beritahu. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Right. Yang kelima, cerita pasal ketupat, nasi impit semua kan. Saya faham sebenarnya kita tak rasa macam tak beraya bila kita tak makan nasi impit ke ketupat apa semua. Sebenarnya boleh makan, tapi cuba limitkan kepada 1 ke 2 cube je lah kot kan, saya rasa. Kenapa? Sebab dalam ketupat, dalam nasi impit apa semua dan yang seangkatan dengannya, dia mengandungi gluten. Dan gluten ni kadang-kadang dia akan mengganggu proses penghadaman seseorang. Walaupun sesetengah orang tak ada pun masalah gluten intolerance, macam bila dia ambil gluten dia sakit perut ke, ataupun dia rasa tak selesa apa benda semua. Kadang-kadang tak ada orang rasa macam tu. Tapi kenapa ada orang yang ada masalah pembuangan disebabkan dia kerap ambil makanan yang bergluten ni. Macam dia bergluten ni, pernah tahu tak makanan bergluten ni macam mana? Makanan tu adalah jenis makanan yang macam melekit-lekit. So bila benda yang melekit tu masuk dalam badan kita, so dia akan bagi kita punya perut kita tu macam dia melekat kat dinding perut, dia melekat dekat tempat lain kan, melekat dekat usus. Bila banyak sangat makanan macam tu, so dia akan jadi macam, faham tak? Bila katakan perut kita ada makanan yang melekat, yang tak dibersihkan betul-betul, so bila jadi macam tu, so dia akan macam lambat nak dikeluarkan. Kita punya objektif, bila kita makan sesuatu makanan tu akan dimetabolismakan dan dicernakan. Ada 2 proses yang akan berlaku. Dimetabolismakan dan dicernakan. Dimetabolismakan tu dia akan bertukarkan makanan tu kepada tenaga dengan cepat. So makanan yang dicernakan tu dia akan cuba untuk melawaskan, membuang sisa makanan tu selepas diserap segala nutrien dekat dalam makanan tersebut. Dan 2 proses ni akan terganggu apabila kita ada masalah pencernaan. Masalah pencernaan ni akan datang apabila kita ambil makanan-makanan yang susah nak dihadam, yang dia akan mengganggu penghadaman kepada makanan-makanan lain. Dia akan menyebabkan kita ada masalah pembuangan, masalah penghadaman dan sebagainya. So cuba try kurangkan, bukan elakkan, tapi try kurangkan pengambilan makanan yang bergluten. So saya rasa kalau tak salah saya pun,
Nasi lemak pun dia makanan bergluten juga, kalau tak salah saya lah. Minta maaf kalau kata saya salah. Hari ni puasa sunat Arafah. Alhamdulillah. Saya hari ni tak sempat nak puasa, dah termakan. Alamak, puasa Arafah lah hari ni, lupa. Tak apa. So itu adalah yang kelima kot. Yang kelima. Saya nak share lagi lah kepada semua, tapi dengan syarat kena tekan butang share banyak-banyak. Share kepada 5 tempat, 10 tempat. Satu benda yang saya galakkan untuk semua buat kalau tak ada masalah ni, especially kalau belum lagi pernah buat. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kita nak bantu lebih ramai lagi orang, terutamanya kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan tapi masih lagi tak nampak jalan. So hari ni saya nak bagi tahu kepada semua, jalan tu ada, tinggal kita nak atau tak nak je pilih. So jalan dia macam mana? Klik dekat pin komen tu, dapatkan meal plan daripada kita. InsyaAllah kita akan buatkan meal plan mengikut kepada makanan kegemaran masing-masing. Okey, nak tahu siapa lagi nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kenapa muka saya macam muka penat? Saya bangun pukul 4 pagi hari ni. Saya buat kerja sikit. Puan Sushira tahu, Puan Aminah pun tahu. Saya settlekan e-store Batak Fitness sebabkan ada masalah dengan akses. So alhamdulillah dah settle dah. Tapi dah try dah belum? Puan Sushira dengan Puan Aminah dah try ke masuk dalam e-store? E-store kita memang kita bagi akses kepada yang nak dapatkan akses lah. Dalam tu kita dapat semua harga-harga promosi untuk Batak Fitness dalam tu. Program, superfood, semua dah dipotong harga dia. Daripada 20 ke 30%. Dah, Puan Aminah dapat masuk ke? Dapat masuk tak? Dah dapat tengok tak satu persatu apa yang kita ada dalam tu? Kita ada 4 benda. Kita ada meal plan BMM, kita ada BMM, kita ada superfood, kita ada eksklusif one-on-one coaching. But anyway, itu nombor 2. Kita tak nak cerita benda tu sekarang. Tapi untuk yang dah dapat username ID, boleh try access dan boleh tengok apa yang kita ada. But anyway, yang keenam. Okay, yang keenam, benda apa yang saya akan sarankan kepada mereka yang mungkin makan banyak pada hari itu. Saya suggest untuk ambil cuka apple. Sebab cuka apple, dia akan membantu kepada kita punya pencernaan. Dia akan membantu kepada kita punya penghadaman. Dia akan menyebabkan kita rasa lebih senang nak menurunkan paras gula dalam darah, menurunkan dia punya paras kolesterol juga. Dia tak membantu secara direct, tapi dia membantu secara indirect. So, bagi saya, kalau katakan kita ada masalah seperti macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, cuba try cara yang direct dan indirect. Cara yang direct seperti pemilihan makanan yang betul. Makanan yang mengikut kepada keperluan tenaga, dia akan menyebabkan tenaga daripada lemak akan mula terbakar. Dan antara lemak punya bahagian yang akan terbakar lah daripada saluran darah kita yang sedang menyumbat, yang sedang mengganggu aliran darah. Dan bila aliran darah kita terganggu, dia akan menyebabkan kita tak dapat nak menghantar nutrien kepada setiap anggota badan. So that's why pentingnya untuk kita bersenam. Tapi bersenam tanpa jaga makan dia tak jadi. Boleh faham tak konsep tu? So penting sekali untuk dapatkan meal plan. Meal plan tu insyaAllah dia akan bantu kita. Itulah step yang pertama sekali yang kita boleh buat. Kalau katakan berminat nak cuba meal plan, boleh klik dekat pin komen tu. So itu antara yang pertama yang kita boleh buat lah. Dan cuka apple antara makanan yang saya juga akan sarankan kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Dalam meal plan tu kita akan letak. Tetapi kalau katakan saya rasa macam dia tak sesuai ambil cuka apple, saya tak letak dalam tu. So antara dia lah mereka yang ada masalah tak selesa perut, especially bila dia makan sesuatu makanan lah antaranya lah makanan yang berasam, makan yang masam-masam macam tu. So dapat sesuatu tak hari ni? Siapa sini dapat rasa macam banyak benda dia dapat? Saya rasa saya akan share dalam 3 benda je lah kot maksimum. Hari ni saya share 6 benda sebabkan saya rasa macam saya nak bercakap lama sikit. Bukan bercakap lama, saya nak bercakap concise, padat. Tetapi saya penting sekali adalah saya nak pastikan yang ada dekat sini dapat manfaat daripada sharing kita. Dia dapat lebih sikit. So terima kasih kepada yang join Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih kepada yang komen dan sebagainya. Dapat sesuatu tak hari ni? Boleh tak komen dapat sesuatu? Oh ya, malam ni saya akan buat Q&A session. Sesi Q&A, sesi soal jawab. Selamat pagi, baru dapat tengok. Tak apa, Alhamdulillah. Okay. Malam ni kita akan buat sesi Q&A. Kepada sesiapa yang belum lagi join kita punya Telegram channel, boleh join
Dan dekat salah satu post semalam saya ada letak apa tu? Letak satu post dekat Telegram channel untuk kita kemukakan soalan. So bila kita ada soalan, just letak dekat situ, malam ni saya akan jawab. So kepada sesiapa yang belum lagi join Telegram channel kita, boleh join di sini saya letak dekat dia punya link. https://t.me/nak kurus sihat cepat. Nak kurus sihat cepat, boleh join Telegram channel tu. Nanti salah satu post dekat situ kita boleh tanya ataupun kemukakan soalan. Sebarang soalan insya-Allah saya akan jawab dekat dalam Facebook live kita malam ni. Mungkin ada yang ada masalah internet tak stabil dan sebagainya, saya juga akan buat voice chat juga dekat dalam Telegram channel dengan bertujuan untuk membantu mereka yang semangat nak turunkan berat badan tanpa produk, supaya kita semua akan dapat tahu cara dan kita tak terlanjur dan tersesat dalam melakukan cara kurus yang salah. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti jam 9 malam. Okey, kalau ada soalan boleh tanya soalan dekat situ. Kalau tak ada soalan, nanti saya akan jawab soalan-soalan yang dah ditanya kepada saya, yang saya rasa antara yang paling ramai orang tanya soalan saya kepada saya lah. Alright, itu je daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Bye.